Saya tanya betul soalan saya nombor 4. Nombor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Sebagaimana ahli yang berhormat sedia maklum, Jalan Kota Baru ke Kuala Krai, Kelantan merupakan sebahagian dari jajaran Jalan Central Spine dari Simpang Pelangai di Pahang ke Kota Baru di Kelantan sepanjang 463.5 km. Berdasarkan Pelan Induk Pembangunan Rangkaian Jalan Raya Semenanjung Malaysia atau dengan izin Highway Network Development Plan atau singkatannya HNDP Fasa 1, Jalan Central Spine ini telah dikenal pasti dan termasuk dalam perancangan kerajaan untuk dinaikkan taraf mulai tempoh rancangan Malaysia ke-9. Skop projek ini melibatkan cadangan membina jalan baru dan menaik taraf jalan sedia ada dari laluan 2 lorong 2 hala ataupun single carriageway dengan izin kepada laluan 4 lorong 2 hala dengan izin dual 2 carriageway dengan reka bentuk piawaian JKR R5. Anggaran kos keseluruhan projek ini ialah sebanyak ringgit Malaysia 8 bilion. Daripada jumlah tersebut, sebanyak ringgit Malaysia 6 bilion diperlukan untuk membina dan menaik taraf jalan Central Spine daripada Simpang Pelangai Pahang ke Kuala Krai, Kelantan sepanjang 390 km. Dan anggaran sebanyak ringgit Malaysia 2 bilion lagi ialah untuk menaik taraf jajaran melibatkan Jalan Kota Baru ke Kuala Krai sepanjang 73.5 km. Memandangkan projek ini melibatkan kos yang tinggi, kerajaan telah memutuskan pelaksanaan projek ini dibuat secara berfasa atau berperingkat dalam setiap rancangan 5 tahun, bermula daripada rancangan Malaysia ke-10. Untuk makluman Dewan, mulai tahun 2010 lalu, kerajaan telah meluluskan pelaksanaan projek membina dan menaik taraf jalan Central Spine melibatkan sebahagian daripada jajaran Simpang Pelangai Kuala Krai. Fasa pembinaan untuk projek ini telah dibahagikan kepada 6 pakej. Setakat ini, kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak 440 juta ringgit bagi tujuan melaksanakan keseluruhan kerja-kerja reka bentuk, kos pengambilan tanah dan pelaksanaan fizikal untuk sebahagian segmen dalam pakej ketiga, iaitu daripada Gua Musang ke Kampung Relong dan sebahagian daripada pakej 5 daripada Raup ke Bentong. Manakala pakej lain akan dimulakan dalam rancangan Malaysia yang ke-11. Tuan Yang Di-Pertua, kerajaan pusat sebenarnya tidak pernah mengabaikan cadangan untuk menaik taraf jalan Central Spine melibatkan laluan antara Kota Baru dan Kuala Krai, Kelantan. Sehubungan itu, Jabatan Kerja Raya telah melantik pihak juruperunding untuk melaksanakan kajian reka bentuk untuk jajaran berkenaan. Kajian reka bentuk cadangan menaik taraf jalan Kota Baru ke Kuala Krai ini telah dibahagikan kepada 3 pakej seperti berikut. Pakej pertama, Wakaf Siku ke Kaduk. Pakej kedua, Kaduk ke Bukit Tiu, dan pakej ketiga, Bukit Tiu ke Dusun Dama. Dalam rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-10, iaitu 2013 ke 2014, keutamaan akan diberikan pada pelaksanaan pakej 1, iaitu dari Wakaf Siku ke Pasir Hor dengan anggaran kos banyak ringgit Malaysia 375 juta. Pakej ini kemudian telah dipecahkan pada 2 bahagian, iaitu pakej 1A dari Wakaf Siku ke Pasir Hor dan pakej 1B Pasir Hor ke Kaduk. Untuk makluman ahli yang berhormat, pakej 1B dari Pasir Hor ke Kaduk sepanjang 7 km telah ditender pada awal bulan Mei 2013 dan berdasarkan perancangan JKR, projek ini dijangka akan dimulakan pada bulan Oktober 2013 dan tempoh siap pula ialah selama 36 bulan. Manakala pelaksanaan pakej-pakej lain Kota Baru, Kuala Krai masih lagi dalam peringkat perundingan dengan agensi pusat. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sila Rantau Panjang. Terima kasih terima kasih di atas jawapan Menteri yang telah memberi penjelasan tentang pembinaan lebuh raya yang tertangguh begitu lama. Sejak rancangan Malaysia yang ke-5 lagi janji untuk melaksanakan lebuh raya. Persoalan saya ialah di sini ialah apabila dalam rancangan Malaysia yang ke-9, yang ke-10 yang lalu sebelum pilihan raya, kerajaan menyatakan hasrat untuk membina kembali setelah kerajaan Kelantan berusaha untuk membina dengan duit rakyat, sebab tanggungjawab lebuh raya ini adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan. Soalan dia saya di sini, setelah masuk penggal yang ke-13, satu-satunya negeri yang tidak ada penghubung lebuh raya antara ibu negeri dan ibu negara adalah negeri Kelantan, iaitu antara Kuala Lumpur dan Kota Baru. Kenapa sekian lama kerajaan persekutuan menganaktirikan
pembinaan keperluan asas rakyat kepada negeri Kelantan. Sedangkan rakyat Kelantan juga adalah pembayar cukai dan juga penyumbang kepada pendapatan kerajaan negeri. Ya, terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih rantau panjang. Inilah kalau kiranya kita tidak bersyukur. Sikap tidak bersyukur inilah kadang-kadang kita lupa bahawa di peringkat kerajaan pusat untuk di bawah JKR saja Yang Berhormat Datuk Ketua, di bawah rancangan ke-10 942 juta telah diperuntukkan untuk Kelantan. 87 juta untuk tahun ini. Kalau dikatakan tiada penghubung di antara Kota Baru dengan ibu kota, ini satu yang tidak tepat. Kota Baru sudah pun dihubungkan. Tapi bayangkan di Sabah dan Sarawak yang memberi sumbangan yang begitu besar kepada pendapatan negara, masih banyak lagi yang belum kita laksanakan. Jadi sepatutnya ucaplah terima kasih kepada kerajaan pusat yang telah membentukkan peruntukan yang besar kepada Kelantan, tidak pernah dianaktirikan. Sebab itu saya katakan tadi, perancangan untuk membuat jalan bukannya mudah. 8 bilion untuk dibelanjakan jalan ini saja. Kalau 8 bilion diberikan pada Sabah Sarawak, banyak kawasan yang belum dihubungi dapat kita laksanakan. Tapi sebab kerajaan Barisan Nasional, kerajaan yang adil, Datuk Yang di-Pertua, maka kita masih berikan juga, walaupun Kelantan memberi sumbangan yang agak kecil kepada pendapatan negara kita. Tapi kita tidak pernah ketepikan. Sebab kita tahu rakyat diutamakan, janji ditepati. Sebab itu kata bulan 10 ini insya-Allah sebahagian daripada jalan Lebuh Raya Kuala Kerai ke Kelantan itu akan dapat kita laksanakan. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Ketereh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Adakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawa pakej yang nak dimulakan sekarang daripada sebelah Kota Baru ke Kuala Kerai, iaitu pakej termasuk pakej 1B Pasir Hor ke Kadok, adalah merupakan sebahagian daripada jalan yang tidak menyelesaikan apa-apa masalah, memandangkan kesesakan yang sedang memuncak sekarang ini adalah antara Kota Baru sampai ke kawasan Kok Lanas, terutamanya yang melalui pekan-pekan kecil seperti Pekan Ketereh dan Pekan Kok Lanas sendiri, kerana jajaran lama melibatkan kawasan tepu penduduk dan pelebaran jalan ke arah dual carriageway itu tidak dapat dilaksanakan. Maka adakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawasanya jajaran baru itu merupakan suatu benda yang paling kritikal sekali, dan apakah kerajaan bercadang supaya pakej 1B itu tidak terhenti di Kadok yang akan menyebabkan bottleneck yang lebih berat lagi, tetapi sebaliknya meneruskan daripada Pasir Hor, sekurang-kurangnya melepasi kawasan Pekan Ketereh dan Pekan Kok Lanas. Seterusnya, adakah Yang Berhormat Menteri bercadang memandangkan kerajaan negeri Kelantan juga telah pun melaksanakan kononnya jalan Lebuh Raya Rakyat di Kuala Kerai, adakah kerajaan pusat bercadang untuk memberikan kerjasama pada mereka supaya kerajaan negeri buat daripada Kuala Kerai ke Machang, kerajaan yang kebetulannya Kuala Kerai di bawah Parlimen PAS, dan kerajaan pusat melaksanakan daripada Kota Baru, Ketereh, Machang yang kebetulan yang bawah Barisan Nasional. Tanda kerjasama, dan jangan dihalang supaya kerajaan negeri buat Lebuh Raya Rakyat yang mereka rancangkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketereh. Saya dimaklumkan bahawa pihak JKR memang ada berhubung dengan kerajaan negeri untuk mendapat maklum apakah perancangan mereka untuk jajaran yang akan dilaksanakan di bawah Lebuh Raya Rakyat yang dirancangkan oleh kerajaan negeri. Tapi setakat ini kita belum dapat maklumat di manakah mereka akan laksanakan. Adakah mengikut jajaran yang telah dibuat oleh kita, yang telah kajiannya dilaksanakan oleh juru perunding yang menghubungkan Kuala Kerai ke Kota Baru yang saya katakan tadi, iaitu ada 3 pakej yang dilaksanakan. Memang pakej pertama ini kita beri tumpuan. Pertamanya disebabkan satu, untuk tujuan keselamatan, di mana banyak kejadian kemalangan baut di suatu tempat tersebut. Sebab itu jajaran itu diberikan keutamaan terlebih dahulu. 1A,
sehingga daripada Wakaf Siku ke Kaduk. Dan keutamaan keduanya ialah daripada Kaduk ke Bukit Tiu yang juga menghubungkan melalui kawasan Ketereh, dan seterusnya yang pakej ketiga tersebut ialah daripada Bukit Tiu ke Kuala Kerai. InsyaAllah diharapkan kita akan dapat menyiapkan dan mendapat peruntukan daripada kerajaan pusat melalui EPU nanti dalam rancangan Malaysia ke-11. Itu adalah keutamaan yang kita berikan. Itu komitmen Kerajaan Barisan Nasional kepada rakyat Kelantan khususnya. Terima kasih. Kuala Kerai. Okey. Saya benarkan satu lagi. Kuala Terima Kerai. kasih Datuk Yang Pertua. Oleh kerana isu ini melibatkan kawasan saya. Ringkas ya. Ringkas. Saya harap Datuk Yang Pertua, isu pembinaan jalan ini tidak dikaitkan dengan kawasan mana diwakili oleh parti mana. Kuala Kerai oleh PAS atau PR, Ketereh, Macang. Jadi kita khawatir kalau tak siap lebuh raya itu tiba-tiba bertukar pula ahli parlimennya, terhenti pula ya. Kerana isu parti. Jadi kita buat jalan ini atas kepentingan rakyat. Saya nak tanya kepada menteri. Pakej yang sedang dibuat ni hanya beberapa kilometer saja. 7 lebih mungkin ya. Dan akan mengambil masa 36 bulan. Jajaran sampai Kuala Kerai ni betul 70 km. Berapa tahun nak selesainya? Ya. Dan kita juga tahu andaian mengatakan ya sumbangan Kelantan kepada kerajaan pusat itu sedikit sehingga apa yang diberi ini macam ihsan lebih daripada yang lain, adalah tidak benar. Wang royalti tak diberikan. Ini bernilai puluhan juta, puluhan bilion sampai hari ini untuk makluman ya. Terima kasih. Terima kasih. Yang Mohd Menteri. Saya pun tak tahu itu merupakan soalan ataupun rintihan. Jadi saya tak ingin nak menjawab kalau bukan berapa merupakan lama soalan. boleh siap? Itu soalan saya tadi, tak dengar. Kalau kata berapa lama dah akan siap, sudah dijawab tadi. Mungkin Yang Berhormat tak mendengar jawapan saya. Kata akan dibulatkan Oktober 2013 dan 36 bulan. Itu yang dikatakan. Dan yang lain-lain jawapannya tadi ialah bergantung dengan peruntukan. Sebab ianya melibatkan perbelanjaan 8 bilion. Dan 8 bilion itu kita memerlukan peruntukan. Jadi itulah jawapannya tadi. Malangnya Kuala Kerai, kita dah kata Kerajaan Barisan Nasional committed untuk memberi yang terbaik dan menepati janji kita kepada rakyat. Itu yang kita janjikan.